أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد InsyaAllah kita sambung tadabbur surah An-Naml ayat yang ke-10. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas. Ayat 7. Ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. Maksudnya, ingatlah ketika mana telah berkata Musa AS kepada isterinya, sesungguhnya aku telah melihat api, aku akan membawa datang kepada kamu daripadanya dengan berita, ataupun aku akan mendatangkan kepada kamu sepotong api, semoga kamu dapat menyejukkan badan, memanaskan badan. Pengajarannya pertama, antara akhlak mulia para nabi dan orang yang bertakwa ialah sentiasa berbuat baik kepada ahli keluarganya. Bahkan manusia paling baik dan mulia ialah orang yang paling baik kepada ahli keluarganya. Okey, yang kedua, sekiranya seseorang tidak boleh melakukan kebaikan kepada ahli keluarganya, maka kepada orang lain ia tidak mungkin melakukan kebaikan dengan ikhlas. Yang ketiga, pendakwah yang terbaik
dan berkesan, ia lebih dahulu melakukan kebaikan dan terlebih dahulu melakukan kebaikan kepada ahli keluarganya sebelum mad'unya, kepada ahli keluarganya sebelum mad'unya. Mad'u orang yang didakwah, sebelum orang yang didakwahnya. Yang keempat, para nabi juga seperti manusia biasa. Lapar, kesejukan, tersesat jalan, dan lain-lain. Dan yang membezakan para nabi, dan manusia biasa ialah wahyu. Okey, ayat ke-8. Falamma ja'aha nudiya an burika man fin nar wa man hawlaha wa subhanallahi rabbil alamin. Maksudnya, maka tatkala dia mendatanginya, lalu diseru agar diberkati mereka yang ada sekeliling api, mereka yang ada berdekatan dengan api dan sekelilinginya, dan Maha Suci Allah, pencipta sekalian alam. Pengajarannya pertama, digalakkan agar sentiasa memberi ketenangan kepada orang yang dalam ketakutan dan kerisauan. Sebagaimana Nabi Musa AS diberi ketenangan oleh Allah ketika beliau dalam kerisauan. Yang kedua, Allah Maha Suci daripada segala sifat yang lemah dan kurang.
Kerana dia adalah pencipta, pemilik dan pentadbir. Kerana dia adalah pencipta, pemilik dan pentadbir sekalian alam. Ayat ke-9, Ya Musa innahu anallahul azizul hakim. Maksudnya, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa lagi maha bijak. Pengajarannya, Allah melebihkan di antara para nabi. Dan Allah lebihkan Nabi Musa alaihissalam dengan bercakap terus kepada beliau. Sehingga beliau digelarkan Kalimullah. Iaitu orang yang bercakap dengan Allah. Orang yang bercakap dengan Allah secara terus. Yang kedua, bahasa yang terbaik untuk bercakap dengan seseorang sama ada orang yang bahasa terbaik untuk bercakap dengan seseorang sama ada orang yang disukai atau dimusuhi ialah dengan menggunakan wahai. Sebagaimana Allah bercakap dengan Nabi Musa, dengan perkataan wahai Musa. Yang ketiga, Tuhan yang berhak disembah adalah Tuhan yang maha berkuasa untuk melakukan apa sahaja pada bila-bila masa dan tanpa dihalang oleh sesiapa. Dan dia tidak melakukan sesuatu melainkan berdasarkan ilmu dan hikmah.
Okey, kita sambung tadabbur ayat itu. Okey, ayat ke-10 kaitan dengan ayat lepas. Ayat yang lepas Allah permulaan kepada Allah menceritakan bagaimana permulaan proses untuk Nabi Musa AS dilantik sebagai Rasul, iaitu melalui Allah berjumpa dan bercakap dengan Nabi Musa AS secara terus. Maka ayat hari ini ayat ke-10, proses pelantikan Nabi Musa AS sebagai Rasul dan juga penganugerahan antara yang terbaik daripada Allah kepada hamba-Nya. Apa itu anugerah? Okey, auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa alqi, dan campaklah. Campaklah oleh engkau. Ini perintah daripada Allah kepada Nabi Musa AS. Dan campaklah oleh engkau apa dah? Asa. Asa apa dah? Tongkat. Tongkat engkau. Allah perintah pada Musa, campakkan tongkat engkau. Falamma, maka tatkala ra'aha, bila Musa campak, tongkatnya bertukar menjadi ular. Bila bertukar jadi ular, Musa ra'aha. Apa ra'a? Tatkala ra'a, dia melihatnya. Tatkala dia melihatnya. Melihat apa ni? Melihat apa? Melihat tongkat ke ular? Ha? Jadi melihat ular ke tongkat? Ular lah, dah bertukar dah. Sebab tu bila dia melihatnya, tongkat itu dah tahtazzu. Apa makna tahtazzu? Bergerak. Ka'annaha, seolahnya janun ular, hayyatun saghirah, ular. Itu dia tak terjemahan ular yang kecil. Tak. Ha? Dia tak terjemah kecil kan? Ha. Dalam bahasa Arab, kalau janun ialah hayyatun saghirah. Hayyatun tu ular, saghiratun kecil. Tapi dalam surah Al-A'raf ayat 106 dan 107, Allah sebut tongkat tu bertukar ular yang besar. Cuba buka Al-A'raf 106. Okey, 106, 107 Al-A'raf. Kalau pelajar tak sempat tulis ayat, tulis nombor ayat dia. Nanti boleh refer pada Al-Quran. Okey, qal dia berkata, siapa ni? Firaun. Musuh yang paling nyata bagi Musa ketika itu ialah Firaun, sebab Firaun ada kuasa. Kemudian Musa diutuskan kepada
Bani Israel. Sebagaimana kita tahu, setiap para nabi diutus pada kaum masing-masing. Kecuali siapa? Nabi Muhammad diutuskan kepada semua kaum. Melayu, Cina, India, Arab. Tapi Nabi sebelum Nabi Muhammad hanya diutus pada kaum masing-masing. Tetapi soalnya, Firaun adakah daripada bangsa Nabi Musa AS? Bukan. Firaun bangsa apa? Kipti. Jadi kalau Musa bukan daripada bangsa Firaun dan Firaun bukan daripada bangsa Musa, adakah Musa juga wajib berdakwah pada Firaun? Sedangkan Musa diutus pada kaumnya. Wajib ke tak? Tak wajib. Tapi Allah perintah tak? Izhab ila Fir'aun. Allah perintah pada Musa, pergi pada Fir'aun, innahu, sebab dia melampau. Wajib berdakwah. Jadi soalnya, kenapa Musa pergi berdakwah juga pada kaum yang lain? Satu, sebab Allah perintahkan. Yang kedua, sebab kaum Nabi Musa masa itu, iaitu Bani Israel, duduk di bawah kawalan Fir'aun. Jadi sebab tu Nabi Musa bila pergi pada Fir'aun, dia minta Fir'aun bebaskan Bani Israel untuk dia berdakwah. Selagi tak jumpa Fir'aun dan tak minta bebaskan Bani Israel, Musa tidak ada mad'u, tidak ada kaum. Okey? Jadi kata Fir'aun, in kunta. Apa makna kunta? Kunta adalah kamu lelaki ke perempuan? Lelaki. Kalau perempuan, kunti. Cuba sebut dua-dua. Kunta, itu bahasa Arab tu. Okey, kalau engkau lelaki, kunta. Engkau perempuan, kunti. Kalau aku, kuntu. Sambung. Kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Jadi kalau aku, tu. Kalau engkau lelaki, ta. Kalau engkau perempuan, ti. Jadi nak ubah 3 jenis orang, hanya ubah baris. Kalau bahasa Melayu kena tukar apa? Lelaki. Bila nak tukar pada perempuan, boleh tak tukar baris? Luluku. Tak boleh. Kena tukar perkataan perempuan. Kalau nak tukar pada aku, tukar pada aku. Tapi bahasa Arab hanya tukar apa? Baris. Dari mana lebih mudah? Bahasa Arab ke bahasa Melayu? Bahasa Arab lah. Hanya tukar baris je, bertukar makna. Kan? Okey. Fir'aun berkata, sekiranya engkau tu Musa, jikta, ta juga engkau. Kalau engkau membawa biayatin dengan apa-apa tanda bukti kebesaran Allah, fa'ti. Itu fi'il apa tu? Amar. Siapa belajar bahasa Arab? Fa'ti. Fi'il amar kan? Dia mabni. Mabni ala apa? Mabni ala apa? Malah bahasa Arab baru ni ramai nampak. Mabni ala hasbi harfu illah. Asal dia ya'ti. Ada ya. Akhirnya ya tu dibuang. Hasbi harfu illah. Okey. Sekiranya engkau bawa datang dengan bukti kebesaran Allah, fa'ti, maka bawalah dengan bukti itu, in kunta minas sadiqin. Kalau engkau daripada orang yang benar. Fir'aun cabar Nabi Musa, kalau kamu ada bukti, kamu sebagai Rasul dan Allah tu sebagai Tuhan yang berhak disembah, okey, bawa bukti. Maka fa'alqa asahu. Ini fi'il madhi. Dia pun, iaitu Nabi Musa, mencampakkan asahu, tongkatnya. Maka fa'iza hiya su'banun mubin. Tiba-tiba tongkatnya bertukar menjadi su'ban. Apa makna su'ban? Ular yang besar.
Su'ban ular yang besar, mubin yang jelas, nyata. Jadi macam mana kita nak satukan? Ayat tadi kata apa? Ayat tadi apa? Janun. Janun makna apa? Ular yang kecil. Jadi yang mana satu betul? Ular besar betul, yang ular kecil salah. Dua-dua ayat Quran. Dua-dua betul. Ulama ahli tafsir mengatakan dua-dua betul. Besar dari segi fizikalnya. Ada kata besar seperti rumah, banglo. Dan kecil tu dari segi apa? Pergerakannya laju, seolah ular tu kecil. Kan biasa kalau dah besar, slow kan berjalan. Betul? Betul kan? Tapi ular ni walaupun besar tapi berjalan macam ular kecil, cepat dan laju. Okey? Macam mana tu? Susah nak ceritalah sebab sekarang dah tak ada. Ini zaman apa ni? Nabi Musa AS. Okey, cuba balik pada ayat tadi. Okey, ka'anah janun. Bila Allah perintah pada Musa campak tongkat, maka tongkat tu betulkan menjadi ular. Apa berlaku pada Musa? Walla pada dia telah berpaling mudbiran, berpaling belakang. Apa makna ni? Bahasa kita cabut lari. Musa cabut lari. Kenapa? Sebab tengok ular kan bergerak. Kita kalau nampak ular, lari tak? Jangan lebih pada Musa. Musa lari, kita pula tak lari kan? Jadi Musa, kenapa dia lari? Dia kan Nabi. Patut tak seorang Nabi takut pada ular? Patut ke tak? Terkejut. Terkejut. Tapi dia kan Nabi, patut tak terkejut lah. Apa dia? Tindakan. Tindakan spontan lah. Ini bukti apa? Nabi adalah sama seperti manusia biasa. Nabi ada takut, ada lapar, ada dahaga, ada sejuk, ada sesak jalan. Ada setengah orang kata, Nabi tak sama dengan manusia. Dia sangat berbeza. Salah. Yang membezakan para Nabi dengan manusia biasa pada wahyu je. Nabi Musa pernah tak lapar? Pernah. Bila? Lepas dia bagi makan pada, dia bantu dua perempuan kan, dia lapar. Kemudian masa dia belajar, dia lapar kan? Lapar walaupun dia Nabi. Dan Nabi Musa pernah tak sesat jalan? Bila? Semalam kan? Semalam. Ayat semalam. Bukan sesat malam, ayat semalam. Nabi Muhammad pernah tak lapar? Pernah lapar. Sampai Nabi ikat perut kan? Pernah lapar. Nabi pernah tak sedih? Sedih. Jadi yang membezakan kita dengan Nabi ialah wahyu. Boleh tak sebut satu ayat yang Allah bagi tahu Nabi ni sama dengan manusia biasa, sama. Yang membezakan wahyu. Sebut satu ayat. Jangan buka Al-Quran. Jangan buka Al-Quran. Saya tanya ni ayat yang biasanya lalu orang kita baca. Kuat sikit. Slow je. Kalau saya start, sambung cepat je. Qul, apa dia? Tak ingat ayat tu? Haikal? Taki? Tak ingat? Qul innama ana basyarun mislukum yuha. Tengok kuat je kalau sambung kan. Dah agak dah. Surah apa tu? Surah Kahfi, ayat terakhir.
Tak hafal 10 ayat terakhir. Kena hafal, nanti kena kacau oleh ajal. Apa maksud dia? Qul, katalah, wahai Muhammad, cakaplah pada umat kamu. Apa dia? Innama, sesungguhnya hanyalah ana basyarun, aku manusia, mislukum, sama seperti kamu. Tetapi yang membezakan ialah yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Okey? Jadi Musa bila campak bertukar jadi ular, dia cabut lari. Mudbirah ni berpaling lari ke belakang. Walam yu'aqib, dan dia tidak yu'aqib. Apa dia? Dia tidak pandang belakang. Dia tidak pandang. Tekan apa? Mana ni? Kanan. Oh. Ingat bertukar jadi ular apa? Ha? Okey lah. Sekarang dah okey kan? Okey. Tengok Allah beritahu, walaupun dia Nabi tapi tabiat manusia takut pada binatang yang membahayakan. Walam, dia cabut lari, walam yu'aqib, dan tak menoleh ke belakang. Kemudian Allah kata kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, la takhaf, janganlah engkau takut. Allah larang jangan takut. Kemudian Allah beritahu sebab. Kenapa tak boleh takut? Sebabnya ini, sesungguhnya aku la yakhafu, tidak takut, ladayya, di sisiku, al-mursalun, para mursalun makna orang-orang yang diutuskan, iaitu para rasul. Apa maksud ni? Ayat ni ayat penenang. Jadi Allah kata jangan takut. Kenapa? Sebab setiap para rasul yang aku utuskan tak pernah takut, kecuali kepada aku. Ada tafsir mengatakan ketika Allah tak takut ni bila? Ketika Allah bercakap. Tapi lepas ni Nabi Musa takut tak? Allah kata jangan takut. Adakah Allah larang Musa jangan takut bila-bila masa dan apa keadaan sekalipun? Bukan. Sebab takut adalah satu tabiat semula jadi manusia. Okey. Kalau takut tabiat semula jadi, boleh tak kita larang jangan takut? Boleh tak? Sedangkan takut ni semula jadi, mesti ada pada setiap orang. Boleh tak kita larang jangan takut? Boleh ke tak? Boleh. Sebelum betul-betul takut kita boleh larang, ataupun ketika orang tu sedang takut kita larang supaya dia kurangkan ketakutan. Boleh. Sama juga marah. Marah sifat semula jadi tak? Ada siapa-siapa yang memang tak ada marah pun, sentiasa senyum, ada. Orang pukul pun senyum, orang tendang pun okey je, ada. Jadi marah ni sifat semula jadi. Betul kan? Jadi boleh tak kita nak halang dia supaya jangan marah? Sedangkan itu sifat semula jadi. Boleh ke tak? Boleh. Dari sudut apa ni? Sebelum dia marah kita larang, dan bila dia marah kita larang supaya
Kontrol marah. Sebab marah ni mesti ada. Kalau tak ada marah tu menunjukkan apa? Orang pukul pun dia tak kata apa, menunjukkan apa? Bukan gila, dia dah mati. Dia dah mati dah. Sebab tu ada seorang sahabat, dia jumpa Rasulullah SAW. Dia kata apa? Ausini. Dia kata pada Nabi, Ausini. Apa makna Ausini? Ausini, bukan wasini. Wasini tahu kan? Wasini. Ausini apa makna? Wasiatkan aku. Jadi sahabat jumpa Rasulullah dan minta Nabi supaya bagilah nasihat ataupun wasiat. Apa wasiat Nabi pada sahabat ni? La taghdab. La taghdab. Panjang tak wasiat Nabi? Panjang ke pendek? 2 patah je. 2 patah je. Tapi mudah tak nak laksanakan wasiat ni? Wasiat yang paling sukar apa dia? Inilah 2 patah ni. Jangan marah. Sebab tu bila lelaki ni tanya lagi, sebab dia tak faham wasiat Nabi, dia tanya lagi, ya Rasulullah, wasiatkan aku. Nabi ulang, la taghdab. Sampai berapa kali? 3 kali. Adakah Nabi tak faham soalan dia, ataupun dia tak faham wasiat Nabi? Apa maksud wasiat Nabi? Dia minta wasiat. Nabi kata, wasiat aku ialah jangan marah. Boleh tak kalau isteri kita minta, kita sebagai suami, bang boleh tak wasiat? Kita pun cakap pada isteri, jangan marah. Isteri kata apa? Abang ni pekak ke saya minta wasiat? Sebenarnya inilah antara wasiat paling mahal. Wasiat paling mahal pada seseorang yang kita sayang ialah jangan marah. Kenapa wasiat paling mahal? Kenapa jangan marah wasiat paling mahal? Apa dia? Orang susah nak buat lagi? Sebab apa? Lagi? Apa dia? Kita tahu tak ciri-ciri orang bertakwa, ciri-ciri ahli surga? Cuba sebut satu. Allazina yunfiquna fis sarai. Ciri-ciri orang bertakwa yang layak masuk surga seluas langit dan bumi. Satu, sentiasa infak harta dia ketika senang dan susah. Yang kedua, yang tahan marah. Jadi wasiat tahan marah ialah wasiat ahli surga. Kalau jenis marah-marah ni boleh masuk surga tak? Sikit-sikit marah, sikit-sikit mengamuk, kan? Pasti ya Allah bagilah Firdaus Al-A'la, kan? Okey. Jadi Musa, Allah kata pada Musa, jangan takut. Okey, dalam ayat ni ada berita gembira yang Allah nak bagi itu pada Musa. Okey, keluarkan. Apa berita gembira Allah kepada Nabi Musa? Ada apa dah? Satu, mana? Ayat mana ni? Berita gembira yang pertama, Allah beritahu Musa, engkau adalah Rasul. Ayat kat mana? Al-Mursalun. Siapa-siapa yang menjadi Rasul, dia tak boleh takut melainkan pada aku. Mana itu isyarat bahawa Musa dilantik sebagai Rasul. Berita gembira. Yang kedua, apa tadi? Mukjizat apa? Tongkat. Jadi tongkat tu mahal ke tak? Kita kalau diberi tongkat dengan emas, kita pilih yang mana? Sakit. Tongkat dengan emas ataupun tongkat dengan iPhone, pilih yang mana? Kenapa tanya dia Ustaz? Ustaz tanya sakit.
Tongkat dengan iPhone, nak yang mana? Nak iPhone? Pasal apa nak iPhone? Pasal apa Sakir nak iPhone? Sakir dengan Musa, mana lebih mulia? Lebih Musa. Tapi Allah bagi apa pada Musa? Habis kenapa nak iPhone? Apa pengajarannya? Kalau kita bandingkan Musa dengan Fir'aun, siapa lebih mulia? Musa. Musa paling mulia. Bahkan ikut ranking, orang yang paling Allah sayang, nombor 1 Nabi Muhammad. Nombor 2, nombor 3 Musa. Jadi antara Musa dengan Fir'aun, Fir'aun musuh Allah, Musa kekasih Allah. Tapi apa yang Allah bagi pada Fir'aun, apa yang Allah bagi pada Musa? Allah bagi apa pada Fir'aun? Kerajaan, istana mewah. Pada Musa Allah bagi apa? Tongkat. Okey ke? Okey ke? Belajar tempat lain, orang bagi gaji 10,000. Belajar dekat Gulam, ustaz bagi tongkat. Okey ke? Hafiz. Kalau untuk seorang Nabi, okey. Jadi kalau bukan Nabi, tak okey. Kenapa tak okey? Kita tak akan dapat mukjizat sebab kita manusia. Tapi ada tak depan kita mukjizat yang lebih mahal daripada tongkat? Ada? Apa dia? Quran. Okey, sekarang tukar soalan. Sakif, Ustaz bagi sijil, dapat gaji 20,000 dan kereta MERS. Dengan Ustaz bagi Sakif faham Al-Quran, Sakif nak yang mana? 20,000 MERS. Satu lagi Sakif, ini masa depan di akhirat. Pilih mana? Apa dia? Tak tahu? Hai. Kenapa tak tahu? Satu CJ dah dapat kerja gaji 20,000 dan MERS. Satu lagi faham Quran je. Tak tahu, Haikal? Nak pilih yang mana? Hei, ni kena tapis semula ni. Amsyar, pilih yang mana? Faham Al-Quran. Are you sure? Ibrahim, nak pilih yang mana? Apa dah? Faham Quran. Tak nak 20,000 mas. Betul ni? Nanti menyesal. Tengok Quran membetulkan cara kita berfikir. Orang yang mulia Allah bagi apa? Tongkat. Orang yang hina Allah bagi apa? Kerajaan, kuasa, tentera yang hebat. Begitu juga para nabi semua. Antara Nabi Muhammad dengan Abu Jahal, siapa yang Allah bagi kelebihan dunia? Abu Jahal, Abu Lahab. Nabi Allah bagi apa? Allah bagi Quran. Pemuda Kahfi, Allah bagi apa? Gua. Nabi Yunus AS, Allah bagi apa? Apa rumahnya? Ikan. Dia paus. Pengajarannya apa? Apa pengajarannya? Apa dia? Bila Allah bagi kekayaan, kerajaan, kemewahan, belum tentu orang tu adalah mulia dan Allah suka. Dan bila Allah tak bagi kesenangan dunia, belum tentu orang tu adalah hina di sisi Allah. Bahkan macam Musa, Allah tak bagi apa-apa, betul tak? Terpaksa lari
kemudian pergi pula tempat apa ni? Semalam dia pergi mana? Melarikan diri pergi Madian, kemudian nak kahwin pun kena bekerja 8 tahun. Lepas tu berjalan malas, sesat pula. Last bagi tongkat. Nilai tongkat tu apa dia? Nilai tongkat tu. Jangan tengok tongkat. Tongkat tu apa dia? Tanda kebesaran Allah. Jadi sebenarnya Allah bagi pada Musa jauh lebih bernilai daripada apa yang Allah bagi pada Firaun. Allah bagi pada Firaun harta, kuasa. Tapi dengan harta dan kuasa dia tak kenal Tuhan. Allah hanya bagi tongkat pada Musa. Tapi dengan tongkat Musa kenal Tuhan. Jadi ukurannya apa? Apa yang membawa kita kenal Tuhan, itulah yang paling mahal. Dan apa yang menghalang kita daripada kenal Tuhan, itu adalah musibah. Boleh faham? Cuba kita tengok apa ni pendakwah dalam surah Al-Kahfi. Pendakwah dalam surah Al-Kahfi. Buka surah Al-Kahfi ayat 32. Cuba terjemah. Wadrib. Buatlah. Allah perintah pada Nabi. Allah perintah pada Nabi supaya apa? Buatlah. Masal apa dia? Perumpamaan, contoh. Lahum, kepada mereka. Kepada siapa? Kepada? Tak. Allah perintah Nabi supaya buat contoh ini kepada hum, kepada mereka. Siapa mereka ni? Orang musyrikin Mekah yang berbangga dengan harta, dengan kuasa dan sebagainya. Buat contoh pada mereka. Apa contoh tu? Rajulaini. 2 orang lelaki. Ja'alna, kami jadikan li ahadihima. Kami jadikan, Allah kata kami jadikan. Makna kami sengaja bagi kepada salah seorang daripada kedua itu, kami bagi apa? Jannataini, dua kebun ni untuk seorang lelaki ke untuk dua? Untuk seorang. Seorang ni yang Allah bagi 2 kebun ni, yang beriman ke tak beriman? Yang tak beriman. Tengok Allah bagi 2 kebun yang mewah kepada yang tak beriman. Apa kebun tu? Allah sebut satu-satu. Kebun daripada a'nab, anggur. Anggur tu makna yang mahal lah. Wa hafafnahuma, apa lagi? Dan kami 2 kebun anggur itu kami pagarkan pula dengan binakhlin, pokok kurma. Biasa kalau kebun pagarnya apa? Biasa pagar kebun apa dah? Besi zin. Tapi Allah dah bagi kemewahan pada orang ni, kebun anggur pagarnya pokok kurma. Pagar pun ada hasil. Kemudian waja'alna bainahuma, kami jadikan lagi antara kedua-dua tu kebun dengan apa ni? Antara 2 kebun itu zar'a. Apa mana? Antara pokok anggur ada lagi kebun-kebun yang lain. Timun ke sayur ke? Cuba angkat. Kemudian apa lagi Allah bagi ni? Kiltal jannataini. Kedua-dua kebun itu atat ukulaha, mendatangkan hasilnya. Mana 2 kebun anggur semua berbuah dengan lebat. Walam tazlim minhu syai'a, dan tidak kurang sedikit pun. Kalau ada 1000 pokok, 1000 pokoklah berbuah. Tak ada satu pokok yang tak berbuah. Apa lagi nikmat yang Allah bagi ni? Wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami mengalirkan antara kebun-kebun itu nahara, sungai. Kita biasa dengar apa? Allah alirkan dalam surga apa dah? Jannatin tajri min tahtiha anhara.
Apa beza anhara dengan nahara? Ha? Yang mana satu? Nahara satu sungai. Kalau anhara jamak. Di mana yang jamak ni di mana? Kenapa banyak? Sebab ada 4. Okey, kalau satu nahara, kalau banyak anhar. Tengok Allah bagi apa lagi? 1, 2 kebun anggur. Yang kedua pagarnya pokok kurma. Yang ketiga tengah-tengah kebun tu ada lagi tanaman-tanaman lain. Yang keempat, sungai-sungai. Iaitu kalau dia nak siram pokok tak payah keluar pergi cari air dalam kebun tu. Allah permudahkan. Tapi dia tak beriman. Wa kana lahu, apa lagi Allah bagi? Wa kana lahu samarun. Adalah baginya buah-buahan. Ada pendapat mengatakan samarun ni ada bisnes yang lain. Daripada keuntungan kebun, dia buat bisnes lain juga. Dia buka hardware ke dan sebagainya. Faqala, lalu dia berkata pada sahabatnya, kan 2 orang tadi kan, sahabatnya yang beriman, tapi Allah tak bagi apa-apa. Allah tak bagi apa-apa. Yang mana Allah sayang? Yang mana Allah sayang? Yang Allah tak bagi apa-apa. Yang mana Allah tak sayang? Sebab itulah ustaz sayang pada pelajar. Ustaz tak nak bagi 20,000. Ustaz nak bagi faham Al-Quran. Okey, sakit. Sekarang sakit nak yang mana? Faham Quran ke 20,000? Betul? Yakin? Okey. Tengok apa Allah bagi pada orang yang beriman. Allah tak bagi harta, tapi Allah bagi lebih mahal daripada harta. Okey, cuba pergi ayat seterusnya. Okey, dia berbangga hasil dapat harta. Apa berlaku pada ni yang kaya ni? Dia kata apa? Ana aksaru minka malan. Tengok kesan harta banyak, akhirnya dia sombong. Dia berbangga dengan kawan dia yang tak ada harta. Dia kata apa? Aku lebih banyak harta dan nafaratu, pekerja ke, pengikut ke, follower ke, aku lebih ramai daripada kamu. Okey, ayat seterusnya. Wa dakhala jannatahu, dia pun masuk kebunnya. Tapi Allah kata apa? Dia masuk kebunnya wa huwa zalimun li nafsi, dalam keadaan dia biasa yang zalim ni masuk kebun orang ke masuk kebun sendiri? Kebun orang kan? Sekarang orang ni masuk kebun dia ke kebun orang lain? Tapi Allah kata zalim. Masuk kebun sendiri tapi zalim. Di mana kezalimannya? Sombong. Dia berbangga dengan siapa? Kawannya yang beriman tapi miskin. Nampak tak? Sombong tu datang daripada apa? Daripada harta tu. Bukan makna harta tak bagus, tapi bila harta membawa kepada sombong, harta tu tercela. Kemudian apa lagi dia kata? Qala ma azunnu an tabida hazi abada. Lagi melampau. Dia kata apa? Aku fikir kebun aku tak akan binasa sampai bila-bila. Mana apa tu? Dia tak percaya pada hari kiamat. Kemudian dia kata apa? Wa ma azunnu sa'ah. Aku tidak fikir as-sa'ah kiamat qa'imatan berlaku. Aku tak fikir kiamat akan berlaku. Kenapa dia berfikir macam tu? Sebab dia rasa dia pakai teori. Kalau Allah suka pada seseorang, Allah bagi harta. Dia pakai teori itu. Kalau Allah sayang pada aku, buktinya apa? Allah bagi segala-gala. Dan bila Allah suka pada aku, Allah bagi apa-apa, kiamat tak akan berlaku lah. Sebab Allah sayang. Kalau kiamat berlaku, Allah tarik balik, mana Allah tak sayang. Boleh faham? Kemudian dia kata apa? Wala'in roditu. Sekiranya dia buat andaian, sekiranya berlaku kiamat dan aku dikembalikan di akhirat besok, apa aku akan dapat? La ajidanna khairan minha. Aku akan dapat pemikiran paling bahaya.
Apa tu? Pemikiran paling bahaya, penyakit ni, iaitu bila seseorang tu masa kat dunia dia senang, dia mewah, dia kaya, maka dia kata di akhirat pasti aku dapat lebih baik. Sebab apa? Sebab Allah dah sayang pada aku, takkanlah di akhirat Allah ambil balik. Mestilah Allah bagi lebih. Ramai tak yang berfikir macam tu? Sebab tu orang macam ni biasa tak bertaubat. Sebab dia kata aku senang, itu tanda Allah suka. Kalau berlaku kiamat, mesti dapat lebih baik sebab Allah suka. Okey. Tengok kawan dia yang beriman. Apa Allah bagi pada kawan yang beriman? Apa Allah bagi? Tengok. Qala lahu sahibu. Sahibu ni mana? Kawan dia lah ni. Kawan ni yang beriman, bila tengok kawan dia yang kaya, dah mula sombong. Adakah kawan beriman dengki? Adakah dia meminta, bagilah sikit, kongsilah? Tak ada kan? Apa dia kata? Wa huwa yuhawiruhu, dalam keadaan dia sedang berhiwar, berdialog dengan sahabatnya yang kaya tadi. Dia kata apa? Akafarta, adakah patut kamu kufur billazi, dengan Tuhan yang khalaqaka? Adakah patut kamu kufur dengan Tuhan yang cipta engkau min turab, daripada tanah? Kamu ni asalnya hina, kemudian Allah cipta daripada tanah, semua min nutfah, kemudian daripada air mani yang hina, kemudian jadi manusia, kemudian Allah bagi harta, tiba-tiba kufur. Adakah patut? Summa sawwaka rajula, kemudian dia membentuk engkau sebagai seorang lelaki. Lepas tu, lakinna, akan tetapi, huwa Allah, dialah Allah Rabbi. Kamu kufur dengan Allah, tapi aku beriman dengan Tuhanku Allah. Wala usyriku bi Rabbi, aku tidak akan mensyirik dengan Allah dengan sesuatu pun. Kemudian apa kata sahabat yang beriman yang miskin ni? Walaulah, cuba terjemah. Alangkah baiknya is apa dia? Ketika mana dakhalta. Alangkah baiknya ketika kamu masuk kebun kamu, jannatak. Ketika kamu masuk kebun kamu, alangkah baiknya kamu kata apa? Masya Allah, la quwwata illa billah. Apa mesej nak disampaikan oleh orang beriman? Apa dia? Apa dia? Tak apa sebenar sahabat yang miskin nak bagi tahu pada kawannya yang kaya ni. Apa dia? Sebenarnya dia sedang berdakwah. Dia sedang berdakwah kepada sahabatnya yang kaya. Itu yang paling mahal Allah bagi pada orang beriman. Dia bukan dengki kawan dia ada harta banyak, tapi dia kesian kawan dia sombong. Itu dakwah. Ada dia dengki? Tak ada. Boleh faham? Jadi yang Allah, bila Allah sayang, Allah bagi apa? Kita sentiasa nak berdakwah, nak bantu orang supaya berjalan di landasan yang betul. Itu nilai yang paling mahal. Boleh faham? Lepas tu dia kata apa? Intarani, engkau melihat aku akal. Engkau melihat aku lebih sedikit daripada engkau malan, harta dan anak. Engkau pandang engkau lebih banyak harta dan anak, dan aku ni lebih sikit. Tak ada masalah pun. Tapi aku risau pada engkau dengan harta ni kamu sombong dan kufur kepada Allah. Okey. Jadi yang Allah bagi, yang bila Allah sayang pada seseorang, Allah bagi apa? Allah bagi apa? Tongkat. Mana ada tongkat dalam ayat ni? Ayat tongkat kisah Nabi Musa. Nanti kita beli tongkat. Kita beli tongkat 16 tongkat.
Kan Nabi kata apa? Ahabbun nasi ilallah anfa'hum linnas. Orang yang paling Allah sayang ialah orang yang paling banyak memberi manfaat pada orang. Dan manfaat yang paling besar kepada manusia lain pada ilmu. Tengok apa yang diajar oleh lelaki miskin yang beriman kepada sahabatnya yang kaya. Apa dia ajar? Kalau masuk kebun, sebut apa? Masya Allah. Kita biasa tak? Walaupun kita selalu baca surah Kahfi kan, bila masuk rumah besar, kita pun baca Masya Allah la quwwata illa billah. Biasa tak baca? Biasa? Ataupun naik kereta, kereta mewah, lepas tu perasan tengok sebelah kita kancil je. Kancil je. Bila ada perasaan tu kita boleh baca apa? Masya Allah la quwwata illa. Apa maksud Masya Allah? Kereta besar, banglo mewah, kebun besar, semua Masya Allah. Allah yang tentukan, bukan usaha kita. Wala quwwata illa, dan tidak ada kekuatan melainkan. Kalau kekuatan lelaki tu, dengan kekuatan lelaki tu, boleh tak buat 2 kebun, ada sungai? Boleh tak? Tak boleh. Semua Allah yang bagi. Okey? Jadi nak kaya tak salah, tapi jangan sampai sombong. Okey, kita balik pada ayat kita. Apa tak ada? Okey. Illa, kecuali. Kecuali man. Siapa? Man zalam, yang telah zalim. Ayat 10 hujungnya Allah kata apa? Ayat yang 10 tadi. Jangan takut. Sebab semua rasul tak takut melainkan pada aku. Kecuali, ini sambungan, kecuali orang yang zalim. Sebab Musa dalam tafsir, bila Allah kata engkau ni adalah sebagai rasul, dia pun, Musa kan ada buat salah sebelum tu. Apa kesalahan dia? Dia bunuh ke dia pukul? Dia bukan bunuh. Kalau bunuh ni macam sengaja, dia tumbuk. Tapi sebab Musa ni kuat, bila tumbuk tu dia tanpa sengaja mati kan. Bila mati tu dia rasa dia bersalah. Jadi bila Allah kata engkau adalah sebagai seorang rasul, maka dia ingat dosa dia. Dia kata, betul ke aku rasul ni? Allah pun cover dengan ayat ni. Kecuali orang yang zalim. Musa rasa dia buat zalim sebab bunuh lelaki walaupun tanpa sengaja. Kemudian lepas dia buat zalim, lepas dia buat dosa, sumbang. Kemudian badala, dia mengganti ataupun menukar, badal, husna, kebaikan, ba'da su'in, setelah keburukan ataupun kejahatan. Apa maksud ni? Mana semua rasul ada buat zalim. Semua rasul ada buat zalim. Betul kan? Nabi Adam ada tak buat zalim? Apa zalim dia? Sebab tu doa Nabi Adam apa dia? Doa Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Jadi Allah kata kecuali orang yang buat zalim, tapi lepas tu dia menukar kejahatannya menjadi husna, kebaikan. Maknanya dia bertobat. Jadi kalau dia buat salah, dia buat dosa, kemudian dia bertobat, tak ada masalah. Boleh faham? Ayat ini juga menunjukkan bahawa Allah mengampunkan dosa. Dosa siapa ni? Semua para Nabi. Ada ayat mengatakan, ayat ni umum, siapa saja yang buat dosa kemudian dia bertaubat, Allah akan menukar kejahatannya menjadi
Baik, apa dalil Allah maafkan ataupun ampunkan dosa mereka? Apa dalil? Hujung tu. Fa inni, maka sesungguhnya aku Ghafurun, Maha Pengampun, Rahimun, lagi Maha Penyayang. Tengok rahmat Allah. Siapa saja buat zalim, bila dia bertobat, Allah ampunkan dosa, bahkan Allah tukar kejahatannya menjadi kebaikan. Cuba buka surah Hud ayat 114 lah. Surah Hud ayat 114. Cuba terjemah. Wa aqimis salat, dirikan salat tarafayi. Taraf apa dia? Dua. Taraf ni hujung, tapi di sini dua, ada ya. Tarafai, dua hujung. An-nahar, siang hari. Dirikan salat dua hujung siang hari. Apa makna? Dua hujung siang hari makna awal siang dan akhir siang. Awal siang dan akhir siang. Salat apa? Subuh dengan? Tak, sebenarnya awal siang dengan akhir siang, daripada awal siang sampai akhir lah. Salat apa? Subuh, Zuhur, Asar, Isya malam lah. Ini nahar, siang. Ke semalam solat Isya siang hari. Nahar, siang hari. Mana dirikan solat siang hari, subuh, Zuhur, Asar. Wa zulafa minal lail, dan sebahagian malam. Solat apa? Maghrib dan Isya. Cukup 5 waktu. Kemudian Allah beritahu, innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, iaitu solat yang kamu solat, yuzhibnas sayyiat, akan menghapuskan sayyiat, dosa. Okey. Contohlah kita buang masa sebelum Zuhur. Kan? Buang masa setengah jam, main game lah contoh. Lepas tu masuk waktu kita pergi solat. Kita dapat pahala solat dan buang masa main game tu terpadam tak? Dengan apa terpadam? Dengan solat. Okey. Lepas tu main game lagi. Lepas tu solat asar lagi, terpadam tak? Tak terpadam dah. Kenapa? Sebab dia terpadam ni bila kita buat sekali. Lepas tu buat pula, lepas tu solat, lepas tu buat pula. Itu bukan nak dimaafkan, tapi nak permainkan. Okey. Zalika zikran lizakirin. Cuba buka hadis. Okey. Lepas tu kalau kita belajar kan, insya-Allah orang tu dengan ilmu dia akan sentiasa bersih daripada dosa-dosa kecil setiap hari. Walaupun banyak mana dosa yang dia lakukan. Okey. Hadis nombor 233 dalam Sahih Muslim, Kitab At-Taharah. Cuba terjemah. Sebelum terjemah, cuba baca dulu. As-salatu al-khams, as-salatu al-khamsu. Apa makna? Salat yang 5 waktu.
wal Jum'ah ila Jum'ah, dan solat Jumaat ke Jumaat akan datang. Wa Ramadan ila Ramadan, dan Ramadan ke Ramadan akan datang. Semua itu adalah mukaffirat. Penghapus dosa lima bainahuma. Jadi kalau antara solat subuh dengan solat zuhur menghapuskan dosa yang kita buat daripada subuh sampai ke zuhur. Lepas tu kita solat asar. Kalau ini tak sengajalah. Kalau sengaja buat, itu dah jadi apa tu? Mempermainkan. Solat asar menghapuskan dosa yang selepas zuhur sampai asar. Begitu juga Jumaat. Kita solat Jumaat hari ini menghapuskan dosa-dosa sebelum Jumaat tu. Dan begitu juga Ramadan. Kita puasa bulan Ramadan menghapuskan dosa yang kecil lah. Syarat dia dosa kecil. Okey. Bagi satu lagi hadis. Oh bukan. Ini bukan hadis. Okey. An Abi Zar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal ittaqillah. Cuba terjemah. Ittaqillah. Nabi perintah bertakwalah kepada Allah. Di mana ni? Haitsuma kunta. Di mana saja kamu berada. Jangan dalam kelas je bertakwa, jangan dalam masjid je, jangan masa buat umrah dan haji je, tapi haitsuma kunta, di mana saja kamu berada. Kemudian pesanan kedua Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ikutilah sayyi'ah apa dia? Ikutilah dosa dengan hasanah. Bila kamu buat dosa ataupun terbuat dosa, lepas tu buat amal soleh. Kenapa? Tamhuha. Hasanah, kebaikan amal soleh itu akan memadamkan dosa. Wa khaliqin nas, dan bergaulah dengan manusia bi khuluqin hasan. Ini yang paling mahal, iaitu berakhlak mulia. Dengan siapa? Dengan anak, dengan semua orang. Hadis hasan riwayat At-Tirmizi. Okey? Habis. Ada lagi ya? Boleh keluarkan ayat yang rujukan. Okey. Ayat ni menghuraikan ayat kita tadi buat tadi lah. Allah kata apa? Wa an alqi asaka. Campaklah tongkat engkau. Falamma ra'aha. Maka tatkala Musa melihatnya, tongkat itu bergerak-gerak seolah ia adalah seekor ular. Maka Musa pun berpaling, lari, dan tidak memandang, menoleh ke belakang. Kemudian Allah kata apa? Wahai Musa, aqbil, datang, jangan lari. Wala takhaf, dan jangan takut. Kenapa? Innaka minal aminin. Sesungguhnya engkau daripada orang yang aman. Jadi nikmat yang paling besar apa dia? Antara nikmat paling besar, aman satu. Nikmat paling besar ialah Allah bagi sesuatu sehingga kita kenal Allah. Sebab tu semua yang Allah sayang di kalangan para Nabi, Allah bagi apa? Mukjizat. Okey. Kita boleh tak dapat keamanan sebagaimana Allah bagi kepada para Nabi? Boleh tak? Apa syaratnya? Cuba tengok surah Yunus. Ala inna awliya Allah. Cuba terjemah. Ingatlah, sesungguhnya awliya apa dah? Wali-wali Allah. Wali-wali Allah apa sifatnya?
La khaufun alaihim, tidak ada rasa takut, aman. Ini bukan para nabi, tapi semua wali Allah. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak sedih. Takut pun tak, sedih pun tak. Siapa ni? Wali Allah. Macam mana kita nak kenal wali Allah? Ha? Tapi kita tak tahu dia takut ke ataupun sedih. Tak tahu. Awak takut tak? Tak. Awak sedih tak? Awak wali. Tak. Ayat seterusnya. Wali Allah ialah allazina amanu. Mereka sentiasa beriman kepada Allah, wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa pada Allah. Mana dia sentiasa mengelak daripada buat benda yang haram dan sentiasa berlomba untuk buat benda yang halal ataupun ma'ruf. Ini wali. Jadi wali bukan mesti pakai serban. Wali bukan mesti pakai serban. Siapa cakap ni? Udais. Kalau wali syarat dia mesti pakai serban, semua pelajar akademik tak boleh jadi wali. Jadi wali mesti apa? Satu, beriman. Yang kedua, sebab itulah kita pernah dengar tak kisah seorang sahabat, bila dia mati dalam peperangan, tak cukup pakaian untuk menutup mayatnya. Mana serban pun tak ada, pakaian pun tak cukup tutup badan dia. Tapi dia mati syahid. Dia adalah ahli syurga. Siapa? Mus'ab bin Umayyah. Jadi pakaian bukan menggambarkan dia tu wali ataupun tidak, tapi yang menggambarkan ialah dia beriman dan bertakwa pada Allah. Cukup ah? Sebab insya ni awal sekarang 8 suku, 8.13 dah insya kan. Jadi insya-Allah mulai besok kita mula kelas awal sikit. Okey kah? Okey. Kan nak kekal 9.30? Ha? 9.30? Pukul 9 tak boleh lah. Boleh ya? Ha? Kita mula awal sikit 9 suku kah? Boleh? 9 suku. Adik-adik boleh balik awal sikit kan? Tidak awal sikit. Jangan pula balik awal bersembang pula. Kalau balik awal sembang, kita mula balik 9.30. Jadi mulai malam besok kita mula kelas 9 suku insya-Allah. Okey. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله